Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anati binti Suhaimi. Tajuk kajian kumpulan kami adalah menilai semangat kekitaan dalam kalangan pelajar UiTHM berdasarkan peristiwa 13 Mei 1969. Saya akan ringkaskan pembentangan ini mengenai kajian yang telah kami lakukan. Okey, untuk pengenalan, seperti yang kita sedia maklum, uh, peristiwa berdarah rusuhan kaum paling dahsyat di negara ini telah berlaku pada 13 Mei 1969. Ianya perlu menjadi pengajaran betapa pentingnya masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk terus bersatu padu dan hidup dalam harmoni. Kajian ini dilaksanakan untuk mengetahui tahap kefahaman dan juga keprihatinan pelajar terhadap isu yang sangat serius, iaitu isu perkauman yang ada di negara ini. Maka kajian ini akan melihat kesatuan dan kesepaduan dalam kalangan pelajar pada hari ini, akan pandangan mereka terhadap semangat nasionalisme. Untuk latar belakang, kajian ini dilaksanakan diharap dapat mengetahui sejauh manakah pola pemikiran pelajar-pelajar dalam aspek perpaduan kaum di Malaysia dan juga pandangan mereka akan peristiwa yang sangat bersejarah di negara ini. Untuk permasalahan kajian, berdasarkan kepada tajuk kajian yang dipilih, selepas kejadian rusuhan kaum yang hampir memecah belahkan Malaysia, hubungan antara kaum terus menjadi perhatian. Isu ini menjadi perebutan nasional antara kelompok kaum yang ada di negara ini. Oleh itu, bagaimana para pelajar menerima dan menyerap isu-isu yang timbul ini kerana ianya memberi kesan jangka panjang terhadap negara. Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji tahap kesedaran isu mengenai perpaduan kaum, politik dan ekonomi dalam kalangan mahasiswa. Yang kedua, mengkaji tahap pengetahuan pelajar akan faktor-faktor berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Dan yang ketiga, mengkaji tahap persepsi pelajar dengan kesedaran perpaduan kaum di Malaysia. Okey, bagi menjelaskan skop kajian, hal ini dimaksudkan untuk mengelakkan kesalahfahaman dalam penafsiran. Jadi skop kajian ini kepada 30 orang mahasiswa UiTHM, dan juga kajian ini tertumpu kepada mahasiswa dan mahasiswi yang memenuhi tujuan dan objektif kajian ini memandangkan isu ini bukan lagi asing dalam kalangan kita, terutama golongan yang akan mengambil alih kepimpinan negara di masa hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Saidah Nabiha binti Zulkifli. Saya akan menerangkan tentang bab 2 iaitu soratan karya. Bab 2 menerangkan dengan lebih terperinci mengenai definisi perpaduan, kesepaduan nasional, kesepaduan sosial dan integrasi sosial. Pertama adalah definisi perpaduan. Perpaduan membawa maksud satu proses menyatupadukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya tiap-tiap warga masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama dalam kalangan mereka. Perpaduan ialah kesamaan atau kesatuan iaitu satu bangsa, satu agama, satu bahasa dan satu negara. Kesepaduan nasional pula adalah satu keadaan di mana kesemua rakyat tanpa mengira identiti bangsa, etnik, agama dan wilayah yang hidup dengan aman, sejahtera sebagai satu bangsa yang bersatu padu dan boleh memberi komitmen kepada negara berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Kesepaduan nasional ini boleh diperolehi daripada kesepaduan sosial melalui wahana penyatupaduan melalui tapak integrasi yang dipandu oleh etika yang dibentuk oleh falsafah pendidikan negara dan rukun negara. Seterusnya adalah konsep kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial adalah proses yang membina dan mengekalkan perasaan semangat kekitaan iaitu sense of belonging dalam masyarakat yang meletakkan seseorang itu di dalam sebuah komuniti. Perasaan kekitaan merupakan asas kepada konsep kesepaduan sosial kerana
Konsep kesepaduan sosial tidak lari daripada komuniti. Akhir sekali, definisi integrasi sosial terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan yang kedua adalah menyatukan unsur-unsur tertentu dalam masyarakat sehingga tercipta sebuah tertib sosial. Oleh kerana Malaysia pernah dijajah oleh penjajah asing ketika dahulu, kita mengalami cabaran ke arah mencapai perpaduan dalam kepelbagaian. Isu kepelbagaian boleh dipandang sebagai mempunyai 3 wajah, iaitu wajah positif, wajah konflik dan wajah idaman. Wajah positif merupakan kepelbagaian yang diraihkan, dimegahkan dan dikomersialkan. Manakala wajah konflik pula adalah perbezaan yang muncul dalam kategori sosial seperti etnik, agama, bangsa, bahasa, budaya dan juga pandangan dunia. Dan yang terakhir adalah wajah idaman yang muncul daripada keperluan emosional setiap manusia, iaitu untuk menikmati perpaduan. Sekian sahaja persembahan saya pada kali ini. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eliana binti Abang Nur Asmadi dan saya akan sambung bab 3 tentang metodologi kajian. Okey, tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Reka bentuk kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Okey, kajian tinjauan dilakukan berdasarkan rujukan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan persempilan, pengukuran dan analisis data. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti dan mengetahui tahap pengetahuan terutamanya bagi anak-anak muda sekarang tentang peristiwa 13 Mei di Universiti Tun Hussein UTH dan bertujuan bagi mendidik anak-anak muda tentang kesedaran terhadap peristiwa yang telah berlaku. Instrumen kajian juga diperlukan untuk mendalami konsep berkaitan sikap, persepsi, keterangan latar belakang dan segala sumber yang terbentuk primer ataupun sekunder. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah menggunakan soal selidik, kajian rujukan dan penyelidikan tinjauan. Okey, borang soal selidik yang telah disediakan berdasarkan objektif kajian iaitu untuk mengkaji tahap kesedaran isu-isu mengenai perpaduan kaum, politik dan ekonomi dalam galangan mahasiswa. Untuk mengkaji tahap pengetahuan mahasiswa akan faktor-faktor berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Pengkaji telah membuat pemerhatian terhadap tempat kajian sebelum mendapatkan responden. Tempat kajian yang dipilih adalah di UTH sendiri. Pemerhatian yang dibuat oleh pengkaji adalah mengenai tempat, bangsa dan para siswa dan juga siswa UTH supaya mendapat kerjasama yang baik daripada mereka. Responden dipilih secara bertujuan untuk memenuhi kehendak jawapan yang bertepatan dengan tajuk kajian itu sendiri. Responden yang telah dipilih dalam kajian ini adalah dalam golongan pelajar UTHM yang dipilih mengikut kategori berasaskan jantina, umur dan juga bangsa. Apabila kajian ini dijalankan, pengkaji telah mengedarkan soal selidik kepada 30 orang responden dan dalam proses mengedarkan borang soal selidik, masalah yang dihadapi oleh kebanyakan responden ialah mereka kurang memberi kerjasama dan tidak mampu menjawab soalan yang ditanya oleh pengkaji. Tetapi walau bagaimanapun, akhirnya pengkaji telah berjaya menyempurnakan borang soal selidik ini atas kerjasama 30 responden tersebut selepas masalah yang dihadapi diselesaikan. Bagi melengkapkan kajian tersebut, pengkaji juga telah membaca pelbagai sumber seperti buku, kamus, blog dan juga internet untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan kajian ini.
Kesannya bahan-bahan tersebut banyak membantu pengkaji dalam menyiapkan kerja kursus ini. Assalamualaikum, nama saya Adira Arina binti Abdullah dan saya akan menyambung pembentangan daripada bab 3. Bagi 3.3.3 penyelidikan tinjauan, kaedah ini dilakukan melalui kajian soal selidik ke atas sampel yang mewakili sesuatu populasi. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti dan mengetahui tahap pengetahuan terutamanya bagi anak-anak muda zaman sekarang tentang peristiwa 13 Mei 1969. 3.4 pula populasi dan sampel kajian. Menurut Azizi Yahya dan Rakan 2007 berpendapat bahawa populasi dan sampel kajian adalah satu set lengkap semua kumpulan iaitu termasuk manusia, nombor, komuniti, bakteria dan sebagainya. Contohnya populasi bagi pelaksanaan kajian ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar UTHM sendiri. Bagi sampel kajian pula adalah sebahagian daripada populasi tanpa mengambil kira sama ada ia dapat menjadi wakil populasi ataupun sebaliknya menurut Sarimah dan Muhammad Zahri 2010. 3.5 pula iaitu kaedah penganalisian data. Kaedah penganalisian data ini adalah tahap proses di mana penyelidikan data yang telah dikumpulkan dapat diproses untuk menjawab rumusan masalah. Bagi 3.5.1 iaitu pendekatan kuantitatif. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu melalui soal selidik. Pendekatan kuantitatif ini adalah berasal daripada perkataan kuantiti yang merujuk kepada sesuatu yang boleh diukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuzaimah Rabia binti Muhammad Karyonizar dan saya akan membentangkan bab 4 iaitu dapatan dan analisis kajian. Seramai 30 orang responden dari kalangan pelajar UTHM telah mengambil bahagian dalam soal selidik yang kami jalankan. Majoriti responden berumur 21 hingga 23 tahun dari pelbagai fakulti dari tahun 1 hingga tahun 3. Majoriti responden adalah daripada kaum Melayu. Bahagian seterusnya dalam soal selidik ini adalah untuk menganalisis kefahaman dan pendapat para pelajar tentang peristiwa sejarah 13 Mei 1969. Terdapat 5 item dalam bahagian ini. Ringkasan untuk bahagian ini adalah 100% responden mengetahui tentang peristiwa 1969 namun hanya 60% responden yang mengetahui dengan detail. Apabila ditanya tentang faktor yang menjadi punca kepada peristiwa 13 Mei, rata-rata responden bersetuju bahawa isu perpaduan dan perselisihan faham antara kaum adalah punca utama kepada peristiwa ini. Selain itu, isu politik, isu pilihan raya dan isu perbezaan taraf antara kaum telah menjadi punca kepada berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 ini. Seterusnya, responden bersetuju bahawa keharmonian negara akan terjejas sekiranya isu perpaduan kaum tidak dijaga. Dan hampir 80% responden bersetuju dengan keadaan politik negara sekarang ini. Kemungkinan untuk peristiwa 13 Mei berlaku lagi itu ada. Isu perkauman adalah contoh yang paling jelas sekiranya peristiwa 13 Mei berulang lagi di zaman kini. Responden menyarankan agar rakyat Malaysia saling hormat menghormati agar segala isu perpaduan kaum, perselisihan faham antara kaum dapat dielakkan. Bahagian yang terakhir dalam soal selidik ini adalah untuk mengkaji hubungan antara 3 kaum yang ada di Malaysia. Soal selidik dijalankan untuk bertanya sama ada responden mempunyai rakan yang berlainan kaum dan jawapan responden adalah 1 hingga 5 orang. Ini menunjukkan bahawa hubungan antara 3 kaum di Malaysia tidak begitu kukuh kerana hubungan mereka juga berada di tahap sederhana. Rata-rata responden juga hanya mengetahui perkataan-perkataan asas dalam bahasa selain daripada bahasa ibunda. Namun, apabila ditanya sama ada responden menyukai akan komuniti berbilang kaum yang ada di Malaysia, mereka semua bersetuju. Dan mereka bersetuju bahawa mereka mendapat manfaat daripada kepelbagaian kaum yang wujud di Malaysia. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Sofia binti Muhammad Johari. Saya akan bentangkan bab 5 iaitu perbincangan. 5.1 iaitu hubungan antara tiga kaum utama dalam kalangan pelajar UTHM. Tiga kaum utama pelajar di UTHM ialah Melayu, Cina dan India. Hubungan di antara tiga kaum ini tidaklah menunjukkan sifat yang negatif, akan tetapi mereka menunjukkan sifat saling tolong-menolong antara satu sama lain. Isu perkauman mungkin terjadi di dalam kalangan pelajar, tetapi bilangan isu tersebut tidaklah besar ataupun banyak. Seterusnya ialah 5.2 iaitu menghuraikan kesan-kesan peristiwa 13 Mei 1969 terhadap pelajar UTHM. Yang pertama ialah perbezaan agama dan budaya. Setiap kaum mempunyai kebudayaan dan kepercayaan yang tersendiri. Masalah perpaduan ini bukanlah bermula disebabkan berlainan agama, tetapi akibat daripada sikap jahil terhadap agama-agama lain hingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi penganut agama lain. Seterusnya ialah kurangnya interaksi antara kaum. Sesuatu kaum lebih cenderung untuk bergaul dan berkawan dengan kaum mereka sendiri. Ini kerana mereka memudahkan mereka untuk berkomunikasi dan memahami antara satu sama lain. Tahap integrasi kaum di UTHM adalah pada tahap fungsional, di mana masyarakat berinteraksi hanya disebabkan oleh keadaan ataupun situasi tertentu. Sebagai contoh, interaksi di kuliah adalah disebabkan oleh tugasan masing-masing. Yang ketiga ialah propaganda perkauman di media sosial. Pembangunan media sosial sejak kebelakangan ini telah memberikan kesan yang kurang baik terhadap perpaduan negara malah kepada pelajar UTHM. Ini kerana semua pelajar UTHM ada media sosial. Sebagai contoh, kes pemandu mabuk yang telah melanggar mangsa yang tidak bersalah. Isu ini ramai membangkitkan di media sosial sehingga isu ini menjadi lebih teruk. Okey. Yang ketiga ialah 5.3 menghuraikan faktor-faktor berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Yang pertama ialah dasar pecah dan perintah penjajah Inggeris. Inggeris melakukan dasar ini ialah kerana sengaja untuk memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan membawa risiko penentangan terhadap penjajahan. Yang kedua, 5.3 iaitu latar belakang pendidikan yang berbeza. Tiga kaum ini, termasuk Inggeris, membuka sekolah yang berlainan iaitu SJKT, SJKC, Sekolah Inggeris dan Sekolah Melayu. Sekolah Cina dan Sekolah India amat mementingkan pendidikan dan memberikan penghormatan tinggi kepada pendidikan. Mereka telah mendirikan sekolah melalui usaha orang perseorangan dan persatuan bagi mengekalkan warisan budaya dan bahasa mereka. Hal ini dibuktikan dengan pembinaan sekolah mereka di mana sahaja terdapat penempatan orang Cina dan orang India. Dan akhir sekali ialah perasaan tidak puas hati terhadap hak keistimewaan orang Melayu. Orang bukan Melayu menganggap bahawa keistimewaan orang Melayu bersifat sementara. Hal ini, ketidakpuasan hati orang Cina disalurkan melalui akhbar bahasa Cina, ucapan-ucapan awan dan perbualan sesama mereka. Sehingga menimbulkan salah faham dan kadang-kadang berlaku ketegangan dalam hubungan kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih. Saya akan bagi kepada Izzati. Saya, Nur Izzati binti Hassan, akan menerangkan tentang cadangan. Negara Malaysia sangat unik yang terdiri daripada masyarakat majmuk, iaitu kaum Melayu, Cina, India dan lain-lain. Oleh itu, untuk memupuk perpaduan nasional, berbagai kaedah boleh dilaksanakan, antaranya adalah dari segi komunikasi. Hal ini diberikan kerana komunikasi sangat penting dalam urusan rasmi dan tidak rasmi. Jadi, pemilihan bahasa Melayu adalah bersesuaian dengan matlamat untuk memantapkan perpaduan antara kaum. Jika semua penduduk Malaysia bertutur dalam bahasa Melayu, sudah pasti dapat mengelakkan salah faham dan tidak timbul syak wasangka semasa berkomunikasi. Seterusnya, perlu diwujudkan sekolah dalam satu aliran iaitu sekolah kebangsaan dan tidak ada sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Apabila sekolah satu aliran ini wujud, sudah pasti semua murid yang berbelah bangsa dan agama akan lebih fokus kepada bahasa kebangsaan
iaitu Bahasa Melayu. Semua mata pelajaran diajar dalam Bahasa Melayu kecuali Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris yang merupakan bahasa kedua yang perlu dipelajari sebagai bahasa antarabangsa. Namun begitu, murid-murid masih berhak mempelajari bahasa ibunda masing-masing, di samping membolehkan mereka memupuk dan mencapai matlamat perpaduan dan integrasi nasional. Oleh demikian, pihak kerajaan perlu berusaha melaksanakan sekolah satu aliran untuk memupuk perpaduan kaum kerana pendidikan dianggap sebagai satu elemen penting bagi menyatupadukan rakyat. Melalui silang budaya juga dapat menyeratkan hubungan antara kaum. Hal ini kerana perbezaan latar belakang ini mencakupi budaya luaran dan ketara seperti pakaian, rupa, bahasa, adat resam, makanan dan tempat tinggal. Manakala budaya dalaman yang tidak ketara adalah seperti pengetahuan, kepercayaan, moral dan nilai hidup. Apabila perbezaan budaya ini difahami, ia akan melahirkan hubungan yang positif dan harmoni. Silang budaya juga boleh diterapkan melalui pendidikan dengan memberi penghayatan terhadap silang budaya dan kaum di peringkat sekolah dan universiti agar semangat perpaduan antara pelbagai bangsa dapat dipupuk. Sebagai negara yang terdiri daripada berbilang kaum dan berbilang agama, sudah pasti merayakan pelbagai jenis perayaan. Apabila setiap kaum merayakan perayaan bersama-sama, secara tidak langsung mereka dapat membina pemahaman dan rasa hormat dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Dengan melihat dan mempelajari budaya lain ini juga secara tidak langsung menjadikan kita mengenai keterbatasan yang ada dalam budaya sendiri dan sekaligus menanam nilai hormat menghormati terhadap orang lain dan menghargai kepelbagaian. Kesimpulannya, setiap kaum dan bangsa di negara kita memiliki budaya masing-masing yang unik dan tersendiri. Sikap saling menerima dan memahami perbezaan inilah yang akan merapatkan jurang perbezaan dan membentuk kekuatan kepelbagaian etnik. Sekaligus akan menjadi satu kekuatan dan kebanggaan buat negara yang tercinta. Seterusnya, saya akan membuat kesimpulan untuk keseluruhan hasil kajian ini. Sebagai kesimpulannya, hasil kajian ini mendapati bahawa implementasi perisian dalam kesepaduan nasional melalui etika dan peradaban dapat memberi kesan positif dalam menilai semangat kekitaan dalam kalangan pelajar UTHM berdasarkan peristiwa 13 Mei 1969. Kesan ini dapat dikenal pasti melalui soal selidik dengan pelajar. Oleh itu, perpaduan nasional harus menjadi misi penting bagi pelajar, masyarakat dan negara. Ia memerlukan kerangka bersifat komprehensif yang akan mampu menterjemahkan sebaik mungkin wajah kerencaman masyarakat majmuk Malaysia. Keadilan, penerimaan dan toleransi perlu menjadi nilai asas kepada kerangka perpaduan nasional ini. Hal ini demikian untuk membangunkan pelajar yang mempunyai nilai yang baik dan positif adalah satu agenda penting untuk memberi pelajar kesedaran dalam menghayati peristiwa 13 Mei 1969. Penghayatan nilai membawa maksud pelajar akan mengenal pasti perbezaan antara nilai-nilai baik dan buruk dalam pelbagai konteks etika dan peradaban dan dalam masa yang sama dapat menterjemahkannya dalam konteks di Malaysia. Pelajar juga akan memiliki kesedaran dalaman untuk memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai baik yang terdapat dalam etika dan peradaban dan sekaligus menjadi warga negara yang terdidik dan bertanggungjawab. Melalui kajian ini, pelajar akan menjadi ejen perubahan masyarakat yang mampu menjadikan penghayatan nilai yang baik dan positif sebagai cara hidup yang dapat membina sebuah masyarakat yang beretika dan berperadaban dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Pelajar juga akan menjadi peneraja utama ke arah membina hubungan positif dan berkekalan sesama manusia, alam sekitar dan penciptanya. Sekian sahaja daripada saya dan ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih.